Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana anda bersama-sama saya Abdul Rahim Sabri untuk mengupas, untuk mengulas, bicara mengenai dengan tajuk fenomena Ustaz YouTube. Bersama-sama saya di studio, kita menjemput Ustaz Fatul Bari Mak Jaya untuk mengupas dan mengulas mengenai tajuk ini. Beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif kepada Pertubuhan Ilmuwan Malaysia dalam singkatannya ilmu. Beliau berkelulusan Dr. Falsafah daripada Universiti Islam Antarabangsa. Selamat datang Ustaz ke studio kita pada hari ini. Kemunculan ustaz-ustaz yang kita kenali di dalam YouTube pada hari ini, mungkin Ustaz boleh minta pandangan daripada Ustaz mengenai dengan keburukan ataupun kebaikan kemunculan ustaz-ustaz YouTube ini yang membicarakan, membahaskan ataupun membincangkan mengenai dengan Islam kepada umum. Ustaz, boleh mungkin Ustaz ada pandangan mengenai dengan perkara ini? Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Terima kasih saudara Rahim yang merupakan sahabat saya juga, rakan sekelas saya zaman persekolahan dulu. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, berbicara tentang Ustaz YouTube, saya sendiri pun membina karier melalui YouTube. Asalnya populariti kita, bukan saya sajalah, ada ustaz lain. Saya bercakap khusus tentang diri saya sendiri. Mula mengajar ataupun mula memberikan ceramah, pendapat dan pandangan, awal lontarannya melalui YouTube selain tulisan. Mengapa? Kerana apabila dunia tanpa sepadan pada hari ini, dan mungkin lebih umum lagi kita gunakan perkataan media baru, selain daripada blog, selain daripada Facebook, selain daripada Twitter dan yang seumpama dengannya, kita ada YouTube. Yang mana pada hari ini kalau kita tengok, YouTube ini merupakan satu platform orang-orang yang mungkin dia kurang menulis. Dia lebih suka menyampaikan, meluahkan perasaannya, memberikan pendapat dan pandangannya, ideanya melalui rakaman video. So untuk nak dicetak memerlukan kos. Jadi membina populariti, saya ambil beberapa contoh. Mungkin yang saya petik ni penyanyi-penyanyi barat, tapi ini sebagai satu contoh. Contohnya seorang yang dia bermula dengan YouTube. Kalau kita tengok Justin Bieber, anak muda suka tu. Yes, anak muda suka. Dia bermula rakaman beliau menyanyikan lagu Usher, saya ingat saya. Usher di YouTube. Kemudian daripada situ orang melihat kemampuan dia, kebolehan dan kelebihan dia, maka mereka ambil dia, latih dia dan jadikan dia sebagai penyanyi yang popular sampai hari ini. Dan banyak lagi saya kira, bukan artis-artis sahaja, bahkan daripada kalangan ilmuwan dan ustaz juga. Pada kita tengok ustaz, kalau mungkin tak ada masalah saya sebutkan nama, Ustaz Kazim Alias, contoh, yang saya kira juga membina populariti asalnya melalui YouTube. Viewersnya tinggi. Begitu juga Ustaz Azhar Idrus, begitu juga Dr. Maza, Asyid Zainal Abidin, dan saya kira ramai lagi ustaz-ustaz dan ilmuwan-ilmuwan Islam yang kita katakan membina populariti melalui YouTube. Dan fokus kepada ustaz, ini saya ambil umum. Bila kita fokus kepada ustaz, di sana ada baik dan ada buruknya, saya tak nafikan. Baiknya dari satu sudut, sekiranya apa yang nak disampaikan itu merupakan hal yang baik, bermanfaat untuk ummah, benar, sahih, berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, berasaskan disiplin ilmu, dan juga adab ilmu, maka tak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi isu dan permasalahannya, dari sudut negatifnya, saya melihat satu, ustaz jadi-jadian. Yes, ustaz jadi-jadian, yang teringin nak jadi ustaz, berlakon nak jadi ustaz dan sebagainya. Saya bukan perkataan ustaz tu bagi saya tak penting, tapi oleh kerana ustaz ni satu perkataan yang disandarkan kepada orang yang bercakap tentang agama. Saya tak mahu lagi bila saya sebut perkataan ni jadi satu perkara yang sensitif bagi ustaz-ustaz ni kata kat kami. Tak, saya tak masukkan sedemikian rupa. Saya katakan ustaz jadi-jadian ini merujuk kepada mereka yang tidak ada asas ilmu tapi nak bercakap.
Tak ada disiplin ilmu, tidak ada pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan kadang-kadang tu kita bimbang penyebaran hadis-hadis yang palsu. So berlaku perkara yang seperti ini, mereka melihat, oh ini baca hadis, kira ustaz dah. Jadi tak boleh. Jadi ini negatif. Dari sudut umumnya antara positif dan juga negatif fenomena ustaz YouTube. Wallahualam. Tadi Ustaz bercakap tentang populariti dan Ustaz sendiri membina seni populariti dalam melalui YouTube. Jadi adakah Ustaz setuju sekiranya saya katakan bahawa YouTube merupakan satu jalan pintas untuk seorang itu menjadi selebriti agama atau jadi populariti, Ustaz? Dia sebenarnya bergantung kepada kemahiran masing-masing. Okey. Ada orang yang dia mampu menulis, maka blog menjadi satu medan dan platform untuk dia membina karier dan namanya. Ada orang dia mampu kita katakan bercakap, mengulas, maka YouTube menjadi satu medan dan platform baginya. Sebab tu tak semua ustaz yang direkodkan pandangan-pandangan ataupun ceramah kuliahnya dan disebarkan di dalam YouTube mendapat tempat ataupun popular di kalangan masyarakat umum. Jadi sebab tu saya katakan benda ni dia bergantung kepada kebolehan dan kemampuan masing-masing. Macam saya mungkin lebih cenderung kepada orang kata apa, berceramah, mengajar, dan alhamdulillah ada sahabat yang berkesudian merakam dan upload di YouTube, memberikan masa dan fokus yang sepenuhnya. Sahabat saya Abu Akif Studio. Jadi dia memberikan keutamaan fokus. So dia boleh buat ceramah saya yang panjang 1 jam contohnya, mengajar, di-cut berdasarkan topik. Saya sentuh, contohnya sekiranya saya sentuh isu semasa, isu apa katakan, isu sekian, isu A, isu B, di-cut, dipotong dan dipendekkan dan disesuaikan dengan average penonton YouTube ini. Mereka suka video-video yang dalam jangka masa 3 hingga 4 minit. Jadi so itu bergantung pada, ada orang yang dilambatkan sejam, dilambatkan 2 jam. Jadi ada orang suka, ada orang tak suka, macam itulah. Dari segi keburukannya Ustaz melihat YouTube ni macam mana ni Ustaz? YouTube kepada ustaz-ustaz YouTube. Dia macam ni. Dia sebenarnya dia implikasi kepada penonton. Orang nak rakam YouTube ni, nak rakam, you rakam lah. Dia tak ada masalah. Sekarang ni penonton dia. Implikasi kepada penonton. Saya katakan, kalau ustaz tu bercakap benda yang betul, yang benar, fakta, tulen, sahih, berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, implikasinya sangat baik kepada penonton. Tapi kalau bukan fakta benar, yang saya katakan tadi, ustaz jadi-jadian, bukan berasaskan Al-Quran dan Sunnah, sudah semestinya memberikan impak yang sangat negatif. Kerana apa? Kerana penonton bukan semua yang mampu membezakan di antara al-haq dengan yang batil. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi memberikan penjelasan kepada kita tentang ciri-ciri ulama, supaya kita jelas. Al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirhama wa inna mawarithul ilm. Ulama pewaris para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka tengok ilmu yang dikeluarkan daripada bibir-bibir mereka itu, adakah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga Sunnah. Tadi Ustaz juga bercakap mengenai dengan ilmu yang sahih, berfakta, yang betul. Mengenai dengan isu-isu agama sekarang ni Ustaz, ataupun dari segi pengaji-pengaji agama sekarang ni, adakah sudah cukup ustaz-ustaz YouTube ini untuk membicarakan tentang agama ni, sudah cukup dengan membicarakan soal solat, soal puasa, soal haji, ataupun lari daripada klise-klise ini untuk mengenai mengajar ilmu-ilmu yang lain, Ustaz? Okey, dia macam ni saya tertarik soalan tu, sebab dia bila kita tengok pada hari ini, kadang-kadang kegagalan kita untuk hubungkan ilmu agama dengan dunia. Maksud saya dunia adalah realiti. Kadang-kadang kita terperangkap dalam membicarakan tentang ilmu agama dalam konteks kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab fiqh yang muktabar. Kita hormat ulama terdahulu. Itu adalah asas. Kesarjanaan mereka, Kesarjanaan mereka, keilmuan mereka, kitab-kitab mereka. Tapi terperangkap dalam perbahasan kitab tersebut tanpa diterjemahkan dalam kehidupan seharian, saya kira itu merupakan satu kegagalan. Satu kegagalan. Kalau kita tengok, contoh saya ambil Al-Imam Syafi'i.
rahimahullah. Bahkan ulama-ulama Imam Syafi'i rahimahullah, bila mereka nak mengkaji tentang isu tempoh haid darah wanita, yang mana Al-Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama Syafi'iyah ini, apa yang mereka buat, sebahagian daripada mereka, saya tak ingat nama tokoh, dia cuba lakukan kajian tersebut pada wanitanya sendiri, kepada kaum keluarganya sendiri. Okey. Dia tengok berapa hari observation, kajian dah. Itu satu. Kedua, tentang safar, yakni musafir, jarak untuk mengharuskan seseorang itu qasar salat. Apabila Nabi sebut di dalam hadis tentang musafir itu la tusafirul mar'a illa ma'adhi mahramin, la tusafirul mar'ah thalathata ayyam wa layalihinna illa ma'adhi mahramin, tidak boleh bermusafir seorang wanita itu dalam tempoh 3 hari 3 malam kecuali dengan mahramnya. Saya bukan nak cakap soal musafir hukum dengan mahram betul-betul dengan mahram. Tapi saya nak fokus macam mana ulama kaji bermusafir 3 hari 3 malam tu. Mereka berjalan kaki, tengok jarak untuk mendapatkan jarak, sebab Nabi tak sebut jarak berapa mail, berapa batu, berapa kilo. Maka mereka jalan. Maknanya mereka cuba terjemahkan hadis Nabi dengan kehidupan hadis seharian. Realiti. Itu maksud saya. Jadi saya katakan pada hari ini kita perlu selangkah ke hadapan. Asas kena ada, kena faham tentang hukum hakam salat. Itu wajib didahulukan. Kita tak boleh kata itu sempelan, itu prinsip asas dahulu. Tapi kita tak boleh terlalu. Habis 15 tahun dah kami belajar tentang takbir takbir lagi. Apa ni? Kita belajar salat untuk bersalat. Nampak? Untuk bayangkan sahabat Nabi Abu Dhar Al-Ghifari masuk Islam, berhadapan dengan Nabi SAW, pulang ke kampung dia, Islamkan satu kampung. Macam mana kita nak ambil, saya mengaji, kami mengaji kitab akidah, kitab tauhid, berapa lama? 18 tahun, tak habis lagi. Apa kita bangga tak habis mengaji kitab? Sewajarnya kita berbangga, kita habis dah mengaji 10 kitab, 20 kitab, 30 kitab. Mengapa kita nak menyukarkan untuk orang faham tentang akidah, sedangkan Nabi fahamkan tentang akidah 5 minit ke 10 minit, 1 jam ke 1 hari, dia boleh balik Islamkan seluruh kampung. Macam mana, apa modul dan teori yang Nabi gunakan? Nabi hubungkan agama dengan kehidupan. Itu kejayaan dakwah Nabi SAW. Macam juga kita pada hari ini di YouTube kita katakan, ustaz-ustaz, ya, kita tak nafikan. Saya katakan tadi, mengajak tentang akidah, tentang salat, itu asas. Tapi kita perlu ada kesinambungannya. Kesinambungannya, hubungkan apa yang kita ajarkan itu dengan realiti. Seperti mana kita pindahkan pengajian kita secara mubashir, langsung kepada YouTube. Maknanya kita jadikan YouTube itu sebagai satu platform, dan kita mengiktiraf pentingnya disebarkan pengajian kita melalui media baru. Macam tu jugalah isi kandungan pengajaran kita.